Saudara, tragedi nahas pesawat Sabah Air 6/6 1976 atau 66 laporannya selepas dinyah klasifikasikan oleh Kerajaan Perpaduan sebagai tiada sabotaj dan tiada letupan direkodkan. Namun, pelbagai persoalan selepas laporan itu dikeluarkan. Kalau tiada unsur sabotaj atau letupan, dari sudut lain orang ramai masih boleh berteka-teki dengan beberapa perkara yang berlaku sebelum pesawat GEF Nomad buatan Australia itu terhempas. Contohnya, bagasi yang berat kononnya milik penumpang lain dimuatkan dalam pesawat dinaiki Tun Fuad tetapi penumpang menaiki pesawat lain. Persoalannya, mengapa bagasi itu tidak dimuat dalam pesawat yang satu lagi? Selain itu, rekod prestasi kerja juruterbang juga bermasalah tetapi masih dibenarkan untuk menerbangkan pesawat itu. Dan lain-lain, mengapa jamuan Petronas itu diadakan secara tergesa-gesa dan kalau ada pemeteraian sekalipun, kenapa tidak diadakan di Kota Kinabalu? Kenapa kerajaan negeri cepat sangat menggantikan Tun Fuad dengan Datuk Haris? Saudara, persoalan terlalu banyak timbul di kalangan rakyat Sabah khususnya kepada waris-waris mangsa. Laporan yang dikeluarkan ini tidak menoktahkan segala persoalan. Malah, laporan ini tiada beza dengan laporan-laporan yang telah dikeluarkan sebelum ini. Mari kita sama-sama dengar rangkuman berita ini. Tiada sebarang bukti sabotaj, kebakaran atau letupan ditemui oleh pasukan penyiasat dalam siasatan terhadap punca pesawat terhempas pada 6 Jun 1976 yang meragut nyawa Ketua Menteri Sabah ketika itu, Tun Fuad Stephen dan 10 yang lain. Penemuan itu adalah berdasarkan laporan akhir nahas pesawat terbabit yang dinyah klasifikasikan mengikut Seksyen 2C Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta 88 hari ini. Laporan akhir nahas pesawat itu dikeluarkan oleh pasukan penyiasat diketuai Kol Yu Omar Saman yang juga pengarah operasi pesawat di Jabatan Penerbangan Awam. Mengikut laporan itu, pesawat malang terbabit diselenggara mengikut jadual selain melakukan penerbangan dengan had berat yang dibenarkan. Bagaimanapun, laporan itu juga mendedahkan kedudukan pusat graviti pesawat terbabit di luar had buritan kapal. Buritan adalah bahagian paling belakang pesawat. Prosedur operasi yang dijalankan oleh juruterbang syarikat itu juga tidak mengikut standard profesional, kata laporan itu lagi. Berdasarkan penemuan laporan itu yang disiapkan pada Januari 1977, juruterbang bertugas dikesan hilang kawalan terhadap pesawat berkenaan. Laporan itu turut menyebut bahawa tiada bukti bahawa adanya kerosakan sebelum nahas pesawat itu atau enjinnya menjadi faktor penyebab nahas. Ujian patologi terhadap juruterbang pesawat Sabah Air yang terhempas di perairan Sembulan pada 6 Jun 1976 membuktikan beliau cukup layak untuk terbang pada ketika itu. Laporan akhir nahas udara itu juga mendedahkan juruterbang berkenaan tidak mengalami kesan daripada alkohol atau dadah. Bagaimanapun, terdapat bukti lain yang menunjukkan juruterbang itu penat dan mengalami sakit perut ringan. Kesimpulan pasukan penyiasat nahas 66 adalah kerana pesawat itu hilang keseimbangan, kemungkinan disebabkan kedudukan pusat graviti di luar had buritan, iaitu bahagian belakang pesawat, yang menyebabkan kolum kawalan tidak boleh belagi ke depan dengan bahagian depan pesawat terangkat ke atas apabila sayap melepasi 25 darjah ketika hampir mendarat. Laporan itu menganggarkan terdapat 325 pounds ataupun 147.4 kilogram muatan di bahagian bagasi buritan melepasi had yang dibenarkan iaitu 198 pounds bersamaan 89.8 kilogram. Maka, walaupun kiraan berat berlepas 435 pounds iaitu 197.3 kilogram adalah di bawah had maksimum, pusat graviti itu telah lari. Laporan itu turut membangkitkan perihal juruterbang Gandhi Nadan yang digambarkannya sebagai ada rekod yang buruk.
Laporan itu menyatakan buku log penerbangan juruterbang didakwa terbakar pada Jun 1969 dan buku log ganti dicuri pada November 1975. Ia juga menyatakan berdasarkan rekod yang ada, juruterbang ada sejarah prestasi buruk dalam penerbangan dan rekod latihannya dengan Sabah A adalah marginal. Selain itu, laporan itu juga mendapati syarikat penerbangan tidak tegas dalam memastikan prosedur dipatuhi. Maka, semua keadaan ini menyebabkan ia berlaku di mana juruterbang tanpa kelaziman memenuhi banyak keperluan atau prosedur yang digariskan syarikat sekadar berjalan secara bersahaja mengelilingi pesawat di labuan dan duduk di kokpit ketika semua muatan berada dalam pesawat tanpa sedar yang taburan muatan atau distribution of load adalah salah, kata laporan itu. Laporan itu turut menyatakan juruterbang juga mungkin tidak cukup tidur dan dia ada memberitahu kenalan yang dia letih dan sakit perut yang tidak teruk. Terdahulu, Kementerian Pengangkutan menyiarkan laporan penuh nahas pesawat terhempas pada 1976 menerusi sesawangnya. Menterinya Anthony Locke berkata prosesnya klasifikasikan laporan terbabit selesai pada 6 April mengikut Seksyen 2C Akta Rahsia Rasmi 1972 sebelum ia dimuat naik untuk dilihat orang awam menerusi sesawangnya. Beliau berkata proses untuk menyahklasifikasikan laporan itu telah selesai pada 6 April lalu selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan laporan tragedi 66 itu dinyahklasifikasikan pada 5 April. Laporan siasatan akhir kemalangan udara itu disiapkan pada 25 Januari 1977 dan kemudian dibentangkan ke Jemaah Menteri pada Mac 1977. Pada 5 April lalu, media melaporkan kerajaan bersetuju menyahklasifikasikan laporan kemalangan pesawat itu yang dikenali sebagai tragedi 66. Dalam tragedi pada 6 Jun 1976 itu, Fuad yang baru 53 hari mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri, meninggal dunia bersama 10 yang lain termasuk Menteri Kabinetnya apabila pesawat GAF Nomad dinaiki mereka terhempas di sembulan kota Kinabalu. Selain Fuad, turut terkorban Datuk Peter Joynot Majuntin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah, Datuk Chong Tien Vun, Menteri Perhubungan dan Kerja Raya Sabah dan Datuk Saleh Sulung, Menteri Kewangan Sabah. Datuk Darius Binion, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Wahid Peter Andu, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Sabah, Dr. Syed Husin Wafa, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sabah dan Ishak Atan, Setiausaha Sulit kepada Menteri Kewangan Malaysia. Selain itu, Koperasi Said Mohamad, Pengawal Peribadi kepada Ketua Menteri Sabah, Johari Fuad Stephen, anak kepada Ketua Menteri Sabah dan Gandhi J. Nathan, juruterbang pesawat 9M FTZ turut terkorban. Susulan kejadian itu, pengeluar GAF Nomad Australia dan Jabatan Pengangkutan Australia melancarkan siasatan untuk membuktikan bahawa nahas bukan disebabkan oleh masalah mekanikal. Siasatan selesai kira-kira 4 bulan kemudian, tetapi laporan penuh tidak didedahkan kepada umum kerana diklasifikasikan mengikut Akta Rahsia Rasmi. Anwar pada 5 April lalu berkata, keputusan mendedahkan laporan akhir tragedi 66 itu dibuat selepas mengambil kira tuntutan oleh keluarga waris selain pandangan rakyat Sabah yang inginkan maklumat terperinci berhubung kejadian berkenaan. Dalam kejadian itu, pesawat Nomad 9M ATZ keluaran Australia yang dikendalikan Sabah A membawa rombongan berkenaan yang dalam perjalanan dari Labuan terhempas di daerah Sembulan ketika menghampiri lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Pada 8 Mac lalu, media melaporkan Mahkamah Tinggi di Sabah memerintahkan Putrajaya mengambil langkah perlu untuk dinyahklasifikasikan berhubung insiden berkenaan.